主内的弟兄姐妹，你们好！我代表全体这些牧师和传道人，恭贺你们新年快乐，新年蒙恩。希望在新的一年，上帝更祝福我们的侍奉，给我们全家平安和喜乐。阿min. Salam rekan-rekan sekalian, saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek. Kiranya di tahun baru ini Tuhan senantiasa memberkati kita semua dan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita yang melimpah kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan
masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan pujian di KPPK nomor 16. Hormat, berilah hormat padanya. Kita nyanyi Mandarin sekali, kemudian bahasa Indonesia. 荣耀归于最高神，荣耀归神，荣耀归神，荣耀归于最高神，赞美赞美不尽，赞美真神慈爱最深，赞美真神恩济万人，赞美真神神大天地，赞美神父神子神灵，荣耀归于最高神，荣耀归于最高神，荣耀荣耀荣耀荣耀荣耀归于最高神，荣耀荣耀荣耀荣耀荣耀归于最高神。Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita mendengar nats pembimbing hari ini yang terambil dari Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadi kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Mari kita bersaat teduh. Ibadah kita dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian nomor 326 lagu KPPK, Jadikan Aku Saluran Berkat. Kita nyanyikan 2 ayat berturut-turut. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadi
jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar kau aku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan zaman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Cahaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan berdoa syafaat. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan, pada saat ini kami kembali lagi datang ke hadapan Tuhan dengan membawa hati kami yang hancur, Tuhan, karena perbuatan-perbuatan dosa kami. Sebab itu kami mau pada saat ini kami memohon pengampunan untuk dosa dan kesalahan kami, untuk pelanggaran yang kami lakukan. Tuhan, Engkau ampuni kami, Tuhan, dosa-dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak, baik kecil maupun besar, Tuhan. Tuhan, Kau ampuni, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan kepada setiap kami. Karena tanpa pengampunan dosa, maka kami tidak layak berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk jemaat di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati, Tuhan. Engkau berkati kesehatan mereka. Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan. Engkau memberkati keluarga dan anak cucu mereka, Tuhan. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Tuhan, bangsa ini sedang menghadapi banyak sekali permasalahan, Tuhan. Baik bencana alam maupun masalah-masalah politik lainnya, Tuhan, yang bisa mengancam keutuhan bangsa ini, Tuhan. Tuhan, Engkau kasihanilah bangsa ini, Tuhan. Engkau pelihara, Engkau jaga bangsa ini, Tuhan. Engkau lindungi presiden kami, Tuhan. Biarlah dia boleh menyelesaikan satu periode ini, Tuhan, sampai 2024, Tuhan, tanpa diganggu oleh siapapun juga, Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi dia, Tuhan. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk vaksin COVID-19 ini, Tuhan, yang sedang berlangsung di negara Indonesia, Tuhan. Tuhan, menurut rencana, Tuhan, nanti akan diadakan vaksin
untuk orang-orang tua dan juga ibu-ibu yang menyusui. Tuhan, Engkau berkati Tuhan rencana ini Tuhan. Sehingga rencana ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Sehingga COVID-19 ini boleh kami atasi dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan membaca bacaan bertanggapan yang terambil di halaman 709 nomor 20. Dibenarkan karena iman. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung sebagai domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan mempersiapkan persembahan kita. Persembahan boleh ditransfer atau dibawa ke kantor gereja dan dititipkan ke rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian satu tentang lagu Imlek. He Xinian. 新年祝新年，新年倒数恩典，愿大家快乐过新年。贺新年祝新年，新年倒数恩典，同欢乐颂扬主的恩典。多少往事主都亲手来带领，希望我们是否更努力。贺新年祝新年，新年倒数恩典，愿大家心靠主蒙恩典。贺新年祝新年，新年倒数恩典，愿大家都快乐过新年。贺新年祝新年，新年倒数恩典，同欢乐颂扬主的恩典。
多少万色主都亲手来带领，希望我们是否更努力？和新年祝新年，新年倒数恩典，愿大家心高主的恩典。Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persembahan pada pagi ini, Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan. Memberkati pekerjaan dan usaha kami semua, Tuhan. Memberkati anak dan istri dan suami kami, Tuhan. Memberkati keluarga kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau juga memberkati majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga membawa kesejahteraan bagi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Musa Salomo. Kita akan menyanyi sebuah pujian, Ho Chu Ai. 有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不多么不周，天干得见。因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出来。有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不多么不足，天干得见。因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出来。我们一起向世界活出爱. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pendeta Musa Salomo. 各位弟兄姐妹平安， Salam sejahtera saudara-saudari sekalian. 非常感谢主，我们可以一起来亲近神，来敬拜神。 Sangat bersyukur kepada Tuhan, kita boleh menghampiri Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan. 希望弟兄姐妹身体健康，你们灵性这个成长。 Berharap saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat dan rohani kita terus bertumbuh. 我是这个罗立国牧师，来自曼嘎贝萨尔国语堂。 Saya adalah Pendeta Musa Salomo yang sekarang ini melayani di Gereja Kristus Yesus Mangga Besar. 我们今天在这个新春的这个举行新春的崇拜会， Di dalam rangka perayaan atau ibadah Tahun Baru Imlek, 让我恭祝大家新年蒙恩， saya mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek. 让你们的灵性、你们的生命越来越丰盛。 Semoga
kerohanian kita, kehidupan kita bersama Tuhan semakin berkelimpahan. 神继续带领赐福你们的教会。 Dan Tuhan akan terus-menerus memimpin gereja saudara sekalian. 还没有听到之前，我们一起低头，我们进入祷告。 Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. 天父上帝，我们满心感谢你， Bapa di dalam surga, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. 从岁首到年终，你看顾保守我们。 Dari awal tahun sampai akhir tahun, Tuhan memimpin menyertai kami. 我们今天可以一起来庆祝春节， Pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Imlek. 我们要数算神的恩典， Kami ingin bersama-sama menghitung berkat Tuhan. 我们要感谢主，我们要亲近主。 Kami bersyukur, kami juga akan menghampiri Engkau. 巴不得在今天的农历新年，我们透过这个聚会可以来亲近神。 Semoga melalui perayaan Imlek pada hari ini, kami boleh mendekatkan diri kami kepada Tuhan. 你赐福你两位仆人，可以把神的话语传开， Tuhan, pakailah kedua hamba-Mu ini untuk boleh memberitakan firman-Mu. 也让你预备我们的心领受神的话语。 Tuhan, kiranya Engkau juga mempersiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. 我们将祷告是完全的奉靠耶稣圣名求， Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 让我们看一处圣经，在这个马太福音15章第3节。 Marilah kita bersama-sama melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. 耶稣回答说：“你们为什么因着你们的遗传犯神的诫命呢？ Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? 还有，在马可福音第7章第1到13节， Dan di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. 主耶稣面对这个以色列人传统的给我们的榜样， Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan tradisi orang Yahudi, bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. 在马可福音第13章第1到第7章第1到13节， Di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 13, 那里是讲到这个法利赛人还有文士看到门徒他们吃饭之前没有洗手， di sana orang Farisi melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus tidak membasuh tangan mereka sebelum mereka makan. 我们知道这个饭前洗手是以色列人的一个传统习惯。 Kita mengetahui bahwa membasuh tangan sebelum makan itu adalah satu tradisi orang Israel. 看到门徒没有洗手，他们就生气，他们就责备耶稣基督的门徒。 Ketika mereka melihat Tuhan Yesus, melihat murid Tuhan Yesus tidak mencuci tangan sebelum mereka makan, mereka menegur Tuhan Yesus. 可是主耶稣反责备他们坚持人类的这个传统， Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus juga menegur mereka mempertahankan tradisi manusia. 而废弃了上帝的诫命，尊重父母亲。 Tetapi mereka melalaikan perintah Tuhan yaitu untuk berbakti kepada orang tua. 那里有提到这个刻耳板， Di sana disinggung mengenai kurban, 就是献给上帝的这个金钱。 yaitu kurban artinya uang yang dipersembahkan kepada Tuhan. 我们知道以色列人他们看上帝是至高的、至荣的。 Kita mengetahui bahwa orang Israel mereka memandang Tuhan, menilai Tuhan sebagai Tuhan yang Allah yang maha tinggi. 法利赛人他们认为已经这个履行了上帝的义务，那么就可以忽略对人类的义务。 Orang Farisi berpikir kalau mereka sudah melaksanakan perintah hukum Tuhan, mereka boleh melalaikan akan tanggung jawab terhadap manusia. 甚至可以不必照顾和供养他们自己的父母亲。 Bahkan mereka boleh tidak usah lagi merawat orang tua sendiri. 所以主耶稣就责备他们。 Karena itu Tuhan Yesus menegur mereka. 刻耳板是人类决定的这个习俗， Bahwa kurban itu adalah satu kebiasaan yang ditentukan oleh manusia. 奉养父母是上帝的诫命。 Dan berbakti kepada orang tua atau merawat orang tua itu adalah perintah daripada 这里我 Tuhan. 们看到
为了这个维持人的这个习俗，而他们忽略了上帝的诫命。 Di sini kita melihat demi karena mentaati akan perintah adat istiadat manusia, mereka melalaikan akan firman Tuhan atau perintah Tuhan. 从马可福音第7章第1到13节，我们可以看到主耶稣对文化的态度。 Dari Injil Markus pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana akan sikap Tuhan Yesus terhadap kebudayaan. 第一，作为这个犹太人，主耶稣仍然遵守犹太人的这个节日和这个习俗。 Yang pertama, sebagai orang Yahudi, Tuhan Yesus tetap memelihara hari raya dan adat istiadat orang Yahudi. 第二，当这个传统与上帝的这个律法相抵触的时候，主耶稣选择遵守上帝这个的律法。 Yang kedua, ketika tradisi bertentangan dengan hukum Allah, maka Tuhan Yesus tetap taat kepada hukum Allah. 第三，主耶稣坚持正面和宝贵的传统。 Yang ketiga, Tuhan Yesus mendukung tradisi yang positif dan bernilai. 那么废弃或是拒绝无用和迷信的传统。 Ia menolak tradisi yang tidak berguna dan tahyul. 我们今天是这个我们华人庆祝这个农历新年。 Hari ini kita orang Tionghoa merayakan perayaan Imlek. 我们知道这个农历新年是华人很重视的这个佳节之一。 Kita tahu bahwa Imlek ini adalah perayaan yang sangat penting di kalangan orang Tionghoa. 也是家人团圆的最好的聚会。 Dan juga masa atau momen yang sangat baik bagi orang Tionghoa untuk berkumpul bersama keluarga. 人们都沉浸在非常高兴这个喜乐还有这个兴奋的这个日子里。 Manusia itu berada di dalam satu suasana yang sangat sukacita dan gembira. 享受这个华人民族的这个传统节日。 Menikmati akan perayaan daripada perayaan penting dari orang Tionghoa. 那么一家人有吃这个团圆饭， Dan kita bersama-sama berkumpul makan malam bersama. 我们打短信这个打电话 Kita mengirimkan ucapan selamat melalui WA atau melalui telepon. 互相拜年还有贴这个春联。 Kita saling memberikan ucapan selamat ataupun juga menempelkan rangkaian kata-kata yang indah. 还有燃放这个鞭炮穿新衣 Kemudian kita memakai pakaian baru dan juga ada yang memasang mercon. 还有这个品赏丰盛的这个宴席。 Dan juga menikmati akan pesta-pesta yang luar biasa. 所以我们的心情非常的这个喜乐，充满这个乐趣。 Karena itu suasana hati itu penuh dengan sukacita dan kegembiraan. 现在让我们来看一下农历新年有哪一些传统的习俗。 Marilah kita bersama-sama melihat beberapa kebiasaan pada saat menjelang atau seputar tahun baru 第 Imlek. 一就是大扫除， Yang pertama yaitu kita membersihkan rumah. 平常是对中国人来说春节前一天就是大扫除，意味着这个扫除所有的这个晦气和坏事。 Membersihkan rumah menjelang tahun baru Imlek itu ada artinya, yaitu supaya kita membuang atau membersihkan semua hal-hal yang tidak baik dari rumah kita. 那么房子打干净以后，通常他们的扫把把它藏起来。 Kalau sesudah membersihkan rumah, sesudah cleaning, maka sapu-sapu itu disimpan. 因为春节这个3天期间不准许扫地或是丢这个垃圾。 Karena 3 hari H-3 tidak diperbolehkan untuk membuang sampah atau menyapu rumah. 因为华人相信会把家里的福气还有财运把它扫光。 Karena orang Tionghoa berpendapat akan menyapu bersih keluar semua keberuntungan. 还有红色的这个食材， Dan kemudian nuansa merah, 就是农历新年庆祝的特性之一，就是到处这个都使用这个红色。
Salah satu ciri khas di dalam setiap perayaan Imlek itu adalah menggunakan nuansa merah di segala tempat. 因为红是代表强大、喜气和这个好运。 Karena merah itu melambangkan kekuatan, sejahtera, dan juga hoki. 另外，这个红色被认为能够击退这个兽年， Dan selain itu, merah itu dipercaya bisa mengusir nian. 那么年兽在神话中生活在海底或是在山上， Binatang nian itu menurut tradisi dia tinggal di dasar laut atau di atas gunung. 平常春节的时候它出现，会吞噬小孩或是吞噬人类。 Biasanya pada waktu menjelang Imlek, pada waktu Imlek dia akan muncul untuk bisa menelan anak-anak. 那么红是可以击退这个年兽。 Maka warna merah itu bisa mengusir binatang nian itu. 所以在这个农历新年的活动中， Karena itu di dalam berbagai aktivitas dari tahun baru Imlek, 我们看到这个周围散布着许多的红饰。 kita melihat di berbagai tempat itu warna-warninya itu semuanya nuansa merah. 那么家具这个的装饰红饰， Perabot-perabot rumah, furniture itu warnanya merah. 盛放的菜肴啊，还有这个水果都是红色， Buah-buahan, makan-makanan nuansa merah. 还有穿的衣服也是红色。 Pakaian juga merah. 还有第三点， Yang ketiga, 就是祭祀祖先，以这个到庙里祈福。 ada satu tradisi yaitu sembahyang leluhur di kelenteng. 那么，对于信奉儒教或是佛教的这个华人来说， Bagi orang-orang Tionghoa yang kepercayaannya Konghucu atau Buddha, 那么农历新年前一天通常会进行这个祭祀祖先的这个仪式。 maka sembahyang leluhur itu dilakukan sehari sebelum Imlek. 那么，通常这个祭祀祖先呢、供物主要有水果啦，还有这个蛋糕啦，还有肉类啦。 Dan sesajennya itu ada buah-buahan, ada daging, ada kue-kue dan sebagainya. 还有摆这个茶、酒等的饮料。 Demikian juga dipersembahkan teh, kemudian minuman-minuman yang lain. 那么华人这个也是到庙里去祈福啊， Demikian juga pergi ke kelenteng untuk memohon berkat dan perlindungan dari dewa. 就是向神明求福，还有保佑。 Memohonkan perlindungan dari dewa. 第四就是吃团年饭。 Yang keempat yaitu berkumpul bersama untuk menikmati hidangan malam. 当农历新年的时候， Ketika tahun baru tiba, 我们知道世界各地3000成万的华人想尽办法这个返乡过年。 kita tahu bahwa jutaan orang Tionghoa, mereka pasti akan kembali ke kampung halamannya untuk merayakan Imlek. 他们希望可以跟他的父母亲、兄弟姐妹这个相聚。 Mereka berharap mereka bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara mereka. 特别是在外工作的人，他们会赶紧想办法回家乡。 Khususnya mereka yang bekerja di luar kota, mereka akan berusaha untuk kembali ke rumah mereka. 农历新年对他们来说一个特别的这个节日。 Bagi mereka, perayaan Imlek itu adalah hari yang spesial. 实际上，这个聚会通常将成为世界最繁忙的旅行这个浪潮。 Dan ini merupakan satu gelombang traveling yang sangat sibuk di berbagai tempat di dunia ini. 超越美国的这个感恩节的这个活动。 Melampaui dari hari Thanksgiving di Amerika. 毕竟家庭是一切 ，family is everything after all。 Bahkan keluarga itu menjadi segala-galanya pada waktu itu. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 在传统的华人的思想中， di dalam konsep tradisi orang Tionghoa, 单单吃饭是无法带出
新年的这个喜乐的这个气氛。 Hanya saja makanan saja tidak bisa mengeluarkan itu nuansa atau suasana Imlek. 必须加上提供特别的食物， Bahkan harus menyajikan makanan-makanan yang khusus. 这些食物不但有这个美味， Bukan hanya cita rasanya enak, 而且预备各样能象征新年祝福的这个料理。 bahkan menyediakan hidangan yang menjadi satu simbol daripada perayaan Imlek. 例如在春节煮这个一整只鸡， Misalnya pada waktu perayaan Imlek itu memasak seekor ayam yang harus utuh. 代表家庭和谐及婚姻的美满， Ini melambangkan kemakmuran dan keharmonisan keluarga. 鱼被认为能够带来好运，年年有余。 Ikan itu melambangkan kemujuran, di mana setiap tahun itu berkelimpahan menurut dialek Tionghoa itu. 那么还有饺子代表增加这个福气， Dan demikian juga makan dumpling itu menambahkan rezeki. 长面条代表长寿。 Makan mie melambangkan usia yang panjang. 那么这个千层蛋糕象征福上加福。 Dan biasanya hidangan kue lapis legit melambangkan berlapis-lapis kehidupan yang manis dan kelimpahan. 那么这意味着明年有更甜蜜的生活。 Supaya tahun depan itu punya kehidupan yang semakin indah. 我们看第5点， Yang kelima, 就是避免吃这个稀饭，以至于不翻面。 pantang makan bubur dan membalikan ikan saat menyantapnya. 为什么不可以吃稀饭呢？因为稀饭代表贫穷。 Kenapa tidak boleh makan bubur? Karena makan bubur itu melambangkan kemiskinan. 通常吃稀饭是有这个有天灾或是有人灾的时候才吃稀饭嘛。 Biasanya manusia kalau makan bubur itu pada saat ada bencana. 那么还有吃这个鱼不可以翻面， Dan kalau makan ikan itu tidak boleh dibalik, ya tidak boleh dibalik. 不可以翻面吃下面的肉， Maksudnya tidak boleh makan yang bagian bawahnya. 还有就吃一半，那么一半留到明天才吃。 Tidak boleh makan setengahnya saja untuk makan hari esoknya. 那么象征年年有余。 Oh, maksudnya kita makan separuh saja disisakan buat besok. Artinya setiap tahun berkelimpahan. 那么第6点， Yang keenam, 登门拜年。 silaturahmi keluarga pada saat Imlek. 农历新年这个通常第一天，这个家庭互相拜年， Di dalam keluarga saling memberikan ucapan selamat. 晚辈的家庭到长辈的家庭去拜年。 Generasi yang muda akan bersilaturahmi kepada generasi yang lebih tua. 还有亲朋好友之间会更需要这个登门拜年，互相祝福。 Dan juga sahabat-sahabat, kerabat-kerabat saling memberikan ucapan selamat. 那么人们相见的时候，他们笑容满面的恭贺新年。 Ketika saling berjumpa, mereka dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan selamat ini. 说些好像恭喜发财啦、万事如意啦、新年快乐等等的这个祝贺。 Mengucapkan kata-kata yang memberkati. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 还有这个他们这个已婚子啊，常常会发红包给这个未婚子， bagi yang sudah menikah biasanya membagikan angpau kepada yang belum menikah 也把红包发给那些孩子们。 dan membagikan angpau kepada anak-anak. 有的是老板发红包给他的职员， Ada yang bos membagikan angpau kepada karyawannya. 因为红包啊是这个表示将来的财富更加的这个顺畅。 Angpau itu artinya supaya
harta kekayaan itu semakin limpah di masa yang akan datang. 第7点， Yang ketujuh, 燃放这个鞭炮和烟花。 membakar petasan dan kembang api. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara sekalian, 除了这个农历新年庆祝活动的燃放这个鞭炮跟这个烟花， selain membakar petasan dan kembang api, 除了给这个家的可以增加的热闹的气氛， selain untuk bisa memberikan satu suasana yang meriah kepada keluarga, 那么据说鞭炮还可以这个驱逐年兽。 konon katanya bahwa petasan ini bisa menakut-nakuti roh jahat dan binatang yang jahat yang bernama Nian itu. 并驱走了前一年的厄运，并祝愿新年幸福，新年快乐。 Maksudnya mengusir segala sesuatu yang jahat di masa yang lampau dan juga mengharapkan berkat yang baru di tahun yang baru ini. 还有这个第8点就是舞龙舞狮。 Yang ke-8 itu tari-tarian naga, barongsai. 我们知道舞龙舞狮这几千年来已成为中国文化的一部分。 Kita mengetahui bahwa tarian dari naga dan barongsai itu sudah menjadi bagian daripada tarian dari Tiongkok. 是力量、智慧、好运的象征。 Melambangkan kekuatan, kebijaksanaan dan keberuntungan. 那么这个舞龙舞狮被认为是驱逐会这个搅扰人类的恶魔的一种方式。 Dan tarian daripada naga dan barongsai itu melambangkan ada artinya supaya bisa mengusir setan-setan yang bisa mengganggu manusia. 舞狮这个的表演经常出现在婚礼啦，还有这个商店的开业和节日等各种的节目当中。 Tarian barongsai itu biasanya akan ditampilkan pada waktu pembukaan sebuah usaha, toko dan sebagainya. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 我们今天成为这个华人的基督徒， kita sebagai orang Kristen Tionghoa 这不是偶然的。 bukanlah kebetulan. 神要我们成为我们文化的见证人， Tuhan ingin memakai kita menjadi saksi daripada kebudayaan. 所以我们必须这个过滤这个我们的传统习俗。 Itulah sebabnya kita harus menfilter daripada tradisi kebudayaan kita. 那么，凡是负面迷信的、与神真理抵触的，我们要废弃。 Segala sesuatu yang berbau tahayul dan juga yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus membuangnya. 凡是正面积极良好的传统习俗， Segala sesuatu tradisi yang sifatnya positif dan baik, 我们要把它保存。 kita harus lestarikan. 甚至透过神的话语，我们要更新改变， Bahkan melalui firman Tuhan kita perlu diperbaharui terus-menerus. 使他们成为我们聚集正面还有讨神喜悦的一个文化习俗。 Sehingga tradisi ini bisa berubah menjadi satu tradisi yang menyenangkan hati Tuhan. 例如， Misalnya, 第一点就是这个吃团圆饭。 kita berkumpul makan malam bersama pada malam menjelang Imlek. 那么，除夕一家人是一起共吃这个团圆饭， Kita berkumpul bersama-sama untuk makan bersama. 这充分说明了我们民族对家庭的重视。 Ini menunjukkan bagaimana kita itu sebagai satu bangsa yang sangat mementingkan akan keluarga. 把家庭看为宝贵的。 Dan kita menganggap bahwa keluarga adalah hal yang sangat berharga. 我们知道家庭或是家庭是上帝所设立、上帝所赐给我们的， Kita mengetahui bahwa keluarga itu adalah pemberian daripada 是 Tuhan 神所这个看重、所祝福的。 yang diberkati dan dihargai oleh Tuhan. 所以我们要看重这个家庭，看重夫妻的关系，看重父母亲跟孩子的关系。 Karena itu kita harus menghargai relasi di dalam keluarga. 我们要这个看重或是重视家庭的团契。 Kita juga harus menghargai akan persekutuan di dalam keluarga. 团圆饭是重整家人关系的好机会。 Bahwa
kumpul makan bersama itu adalah kesempatan yang baik keluarga saling berkumpul bersama-sama. 就是在重整门纳达乌朗他的一个很好的关系的一个好机会，搞好家人的关系， Kita menata ulang daripada hubungan antar keluarga. 家人才有这个良好的团契。 Sehingga keluarga itu baru bisa punya relasi yang baik. 我们看到，不论是我们的传统，不论我们的华人的传统，还是圣经的教导， Kita melihat baik tradisi Tionghoa ataupun pengajaran di dalam Alkitab 家庭是我们共同的， bahwa keluarga itu adalah milik kita bersama. 爱家也是共同的。 Bahwa mencintai keluarga kita itu adalah bersifat umum. 所以家庭成员要这个补偿这个其长补偿其短。 Karena itu di dalam keluarga itu harus saling melengkapi. 那么一起在爱里成长， Kita bersama-sama bertumbuh di dalam 是 kasih. 团圆饭， Makan kumpul bersama untuk makan malam 既 bersama. 是亲情的焦点， Ini adalah satu fokus daripada keakraban satu dengan yang 也 lain. 是晚辈对长辈的一个孝敬。 Ini juga adalah satu tanda berbakti daripada generasi muda kepada generasi tua. 在我们的民族传统，这已经有这个几千年的历史。 Dan ini adalah sejarah ribuan tahun di dalam tradisi orang Tionghoa. 始终把孝道看为论理道德的这个中心， Dan menjadikan pengajaran tentang berbakti kepada orang tua itu sebagai pengajaran inti daripada pengajaran moral. 那么中华民族传统文化中贯穿两条主线， Setia dan berbakti itu ada dua hal yang paling penting di dalam budaya tradisi 第 Tionghoa. 一就是忠，第二就是孝。 Yang pertama adalah setia, yang kedua adalah berbakti. 忠就是我们要敬重我们的国家， Setia itu berarti kita harus setia kepada negara kita. 孝是对父母长辈的孝顺。 Berbakti itu adalah menghormati generasi senior kita. 常言道这个百善以孝为先， Di mana pepatah mengatakan bahwa kita harus mengutamakan berbakti dan juga kita harus mengutamakan berbakti kepada orang tua. 这是我们民族最优秀的传统。 Ini adalah satu tradisi yang unggul dari bangsa Tionghoa. 也是最值得骄傲的传统， Dan juga satu tradisi yang boleh kita banggakan. 是几千年来祖先留给我们最宝贵的这个财富。 Dan juga satu harta kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kepada kita. 同样，在圣经也是强调孝敬父母。 Demikian juga di dalam Alkitab mengajarkan tentang berbakti kepada orang tua. 4条诫命中的第5条，孝敬父母。 Di dalam hukum yang 10 hukum yang kelima adalah berbakti kepada orang tua. 孝敬父母，使你得福。 Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu, supaya engkau diberkati. 在世长寿，这是一条带允许的诫命。 Supaya panjang umurmu di bumi, ini adalah satu perintah yang membawakan janji. 我们知道，上帝启示分为2部分， Kita tahu bahwa hukum Tuhan itu dibagi di dalam wahyu Tuhan dibagi dalam 2 bagian, 特殊启示与普遍启示。 yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. 我们知道，特殊启示是指上帝借着圣经的启示，以主耶稣的道成肉身来到这个世界上。 Wahyu khusus itu artinya di mana Tuhan Allah mewahyukan keselamatan itu melalui Yesus Kristus datang ke dunia ini. 特殊启示有2个，就是圣经跟主耶稣基督。 Wahyu khusus itu ada 2 unsurnya, yaitu Yesus Kristus dan Alkitab. 还有普遍启示是透过这个宇宙的这个创造，还有良心，还有民主的这个传给我们的宝贵的这个传统。 Dan wahyu umum itu adalah melalui hati nurani dan juga hukum alam ini
dan juga tradisi-tradisi yang berharga yang diturunkan melalui nenek moyang kita. 好像这个重视家庭、孝敬父母，都是普世的这个启示。 Sama seperti menghormati orang tua, menghargai keluarga, itu adalah wahyu umum. 我们看到这个现代的社会的进步，非常的注重这个物质以物质为这个排到最重要的。 Kemajuan zaman sekarang ini sangat mementingkan materi, menjadikan materi itu yang nomor satu. 使我们这个社会的进步，使我们忽略了家庭，忽略了孝敬父母。 Kemajuan daripada masyarakat membuat kita mengabaikan akan keluarga. 所以我们看到现在离婚率越来越增加。 Sehingga kita bisa melihat sekarang ini presentasi daripada perceraian itu semakin hari semakin tinggi. 还有这个婚外情也是增加得很厉 Demikian 害。 juga perselingkuhan semakin hari semakin meningkat. 还有许多的孩子把父母亲这个没有照顾父母亲，这个把父母亲撇在一边的这个事件越来越增加。 Dan juga kasus anak-anak menelantarkan orang tua semakin hari semakin banyak. 因此，这个传讲耶稣基督的教导，这个传播作业的这个文化，是我们基督徒必须注重、必须注意的。 Sehingga mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui Yesus yang diajarkan Yesus Kristus itu sesuatu hal yang harus kita perhatikan. 应该成为我们现代基督徒的这个使命。 Menjadikan satu amanat bagi kita orang Kristen. 所以基督徒应该成为这个社会转型积极的力量。 Sehingga orang Kristen itu harus menjadi kekuatan yang positif di tengah-tengah masyarakat yang terus berubah ini. 所以我们要成为基督徒，更要重视家庭、孝敬父母，成为众人的榜样。 Kita sebagai orang Kristen, kita harus lebih memprioritaskan akan keluarga, pengajaran tentang keluarga dan berbakti kepada orang tua untuk menjadi teladan bagi orang banyak. 第二个例子 Contoh yang kedua, 就是祈福。 yang kedua yaitu memohon berkat para leluhur dari para leluhur. 我们知道，最初我们的祖先在新年开始的时候举行了这个拜天。 Kita tahu bahwa nenek moyang kita pada hari pertama perayaan Imlek itu mereka menyembah kepada Tian. 现在北京的天坛就是明代这个明朝与清朝两代帝王祭天的这个地方。 Kita tahu bahwa Temple of Heaven di Beijing itu adalah tempat di mana para kaisar dari dinasti Ming dan dinasti Qing untuk menyembah langit. 就是祈求上天在来年风调雨顺，有一个好丰收、好收成。 Di mana mereka berdoa supaya di tahun yang baru ini ada panen yang baik. 因为他们认为天是人类最高的主宰， Karena mereka berkeyakinan bahwa Tian itu adalah penguasa yang tertinggi umat manusia. 所以每到新年的这个时候，总向上天祈福。 Karena itu setiap kali pada saat Imlek mereka naik atau mereka mencari Tian untuk memohonkan berkat. 我们的祖先相信，在这个宇宙中有一个主宰。 Nenek moyang kita percaya bahwa di dalam alam raya ini ada satu penguasa. 这与基督的教的信仰是一致的。 Dan ini sama dengan pengajaran dari Tuhan. 因此，我们基督徒在新年到来的时候， Sehingga kita orang Kristen ketika datang tahun baru, 应该我们要为国家、为民族、为家庭、为这个我们的教会祈福。 kita pada hari tahun baru Imlek ini seharusnya kita datang kepada Tuhan, kita berdoa untuk negara kita, untuk gereja kita dan juga untuk keluarga kita. 春节的时候，我们常听到许多祝福的这个词句。 Pada saat menjelang Imlek, kita seringkali mendengarkan kata-kata yang memberkati. 比如， Misalnya,
就是春节到来喜事多， Tahun baru musim semi banyak datang, banyak sukacitanya. 阖家团圆幸福多， Seisi keluarga berkumpul, banyak berkatnya. 心情愉快朋友多， Hati senang, banyak sahabatnya. 身体健康快乐多， Tubuh sehat, banyak 一 sukacitanya. 切顺利福气多， Semua lancar, banyak berkatnya. 牛年吉祥生意多， Tahun kerbau, bisnis banyak untungnya. 祝你好事多多多。 Semoga engkau banyak berkat yang baik. 我们看到用手机短信啊，无论是对家庭、对这个工作、健康、学业，都给予美好的祝福。 Kita melihat melalui kiriman WA selalu mengirimkan pesan-pesan yang memberkati. 许多人在他的商店或是在他的家的门口贴这个福字啊， Banyak orang juga menempelkan tulisan Fu di depan toko mereka. 有的人甚至这个把它故意把它倒括这个福字， Ada orang bahkan membalikkan tulisan itu. 表示希望福气丰丰富富的临到他的家庭。 Artinya berharap supaya berkat itu berkelimpahan dilimpahkan dalam 可 keluarganya. 见福气是人人所爱、人人所求的。 Ternyata memang hoki itu setiap orang mengharapkannya. 世间的福啊，往往是这个语气是相连的。 Bahwa kata fu itu di dalam huruf hok itu di tempat terbalik itu berarti mengharapkan hoki itu dicurahkan berkelimpahan. 这个福啊，跟气常常连起来。 Oh, kata hok dan kata chi itu dijadikan satu. 有福就是气， Ada berkat itu juga ada kemarahan. 多福多气。 Banyak berkat juga banyak kekinya. 过去华人常常说多子多福， Dulu orang Tionghoa itu berkata banyak anak banyak rezekinya. 现在多子多气。 Sekarang orang sudah mengerti bahwa banyak anak banyak kekinya. 那么我们来看箴言书第10章22节， Amsal pasal yang ke-10 ayat yang 这 ke-22. 里说耶和华所赐的福啊，使人富足，并不加上忧虑。 Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. 唯有神所赐的福，才是真正的福。 Hanya berkat pemberian Tuhan, barulah berkat yang sejati. 有福没有气， Ada hoki, tidak ada keki. 因为这个福是上帝给的， Karena hoki ini datang dari Tuhan. 这个福的源头是从真神而来的。 Sumber berkat itu datang daripada Tuhan. 所以对我们信主的人来说， Itulah sebabnya bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, 福气不是来自真正的福气，不是来自bukan dari， hoki yang sesungguhnya itu bukan dari, 不是来自财神， bukan berasal daripada dewa kekayaan, 也不是因着吃果子吃这个苹果平平安安， bukan juga makan buah apel sehingga damai sejahtera, 不是吃梨子顺顺利利， bukan juga makan buah li itu sehingga semuanya berjalan lancar, 不是因着吃橘子大吉大利， bukan juga makan jeruk sehingga ada keberuntungan yang besar, 不是因着吃年糕年年高步步高， bukan juga karena makan kue keranjang terus menerus akan meningkat surplus, 也不是吃鱼年年有余， bukan juga karena makan ikan sehingga sepanjang tahun itu surplus. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 真正的福气与各种的这个禁忌迷信是无关的。 sebetulnya berbagai macam berkat itu sebetulnya tidak ada kait-mengait dengan berbagai macam pantangan atau ketahyulan. 例如，不可以哭， Misalnya tidak boleh menangis. 春节的时候不可以哭， Pada waktu tahun baru tidak boleh menangis. 也不是不可以洗衣服， Tidak boleh cuci pakaian.
因为华人认为初一、初二是这个水神的生日， Karena orang Tionghoa berpikir bahwa tahun baru Imlek itu adalah hari ulang tahun daripada dewa air. 那么洗衣服被认为可以消除一年的运气， Kalau cuci pakaian itu bisa menghilangkan berkat daripada atau keberuntungan sepanjang tahun. 也不可以洗头发， Tidak boleh keramas 因为发财跟头发的发同音。 karena kata hoki atau kata bertambah kaya itu dengan kata rambut itu ada satu lafalnya itu sama. 那么洗头发就除去新年的繁荣与运气。 Kalau cuci rambut pada tahun baru Imlek itu artinya kita mengusir semua kemewahan tahun baru. 还有不可以买书和鞋子，或是赠送人家书或是鞋子。 Tidak boleh membeli buku dan sepatu atau menghadiahkan buku dan sepatu. 为什么呢？ Kenapa? 因为这个书啊，书籍的书跟这个书甜甜的书同音。 Karena kata buku atau su dengan kata kekalahan itu sama nadanya. 还有鞋子，这个鞋啊，跟邪恶是同音的。 Dan juga kata sepatu dengan kata kejahatan itu sama nadanya. 所以买书买鞋子是不吉利， Karena itu membeli pakaian, membeli sepatu itu tidak beruntung. 也不能吃稀饭。 Juga tidak boleh makan bubur. 刚才已经说了，稀饭是代表这个贫穷， Karena bubur itu melambangkan kemiskinan. 也这个不可以送这个钟表与雨伞。 Juga tidak boleh memberi jam tangan dan payung. 为什么呢？ Mengapa? 送钟送给人家钟表，跟送钟去这个殡仪馆送钟，它的音是一样的。 Karena nadanya itu sama dengan kita mengantarkan kita pergi melayat atau mengantarkan ke pekuburan. 还有这个雨伞的伞跟分散的散是同音的。 Dan juga kata san itu dari kata payung san itu sama dengan kita bubaran. 这个都是不吉利的。 Semuanya itu tidak beruntung. 其实真正的福气跟以上一些警句和迷信都无关。 Sebetulnya segala berkat yang Tuhan berikan itu tidak ada kait-mengaitnya dengan semua kepercayaan tahyul itu. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 春节是华人的感恩节， Imlek itu adalah hari Thanksgiving-nya orang Tionghoa. 所以春节的时候我们要懂得感恩并赞美歌颂主。 Karena itu pada saat Imlek marilah kita bisa mengerti bagaimana kita mengucap syukur, memuji nama Tuhan. 因为一切的恩典、一切的福分都是从神而来。 Karena semua berkat itu bersumber daripada Tuhan. 神的福分包括物质， Berkat Tuhan itu memang termasuk daripada materi 包括我们的健康， dan juga termasuk kesehatan kita, 包括我们的喜乐、平安， termasuk sukacita dan damai sejahtera 包 kita, 括我们的属灵的这个恩典， dan juga termasuk akan berkat-berkat rohani 就 kita, 是我们可以这个信主，可以得永生。 di mana kita boleh percaya Tuhan dan memperoleh hidup yang kekal. 这一切的一切都是从神而来， Semua dan semuanya itu asalnya dari Tuhan. 所以我们要向神献上感谢， Karena itu marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. 我们要歌颂赞美他。 Kita bersyukur memuji nama Tuhan. 总之，基督徒在不违背圣经的原则之下， Dan kesimpulannya orang Kristen asal tidak bertentangan dengan pengajaran-pengajaran prinsip firman Tuhan, 不沾染这个异教迷信的之前的影响，这个之前之下， dan tidak bercampur baur dengan unsur-unsur ketahyulan, 我们可以庆祝这个农历新年新年。 kita boleh merayakan perayaan Imlek dengan baik. 基督徒若想过一个有意义的春节， Jikalau orang Kristen ingin merayakan sebuah perayaan Imlek yang bermakna,
我们必须把春节把它福音化。 Kita harus menjadikan Imlek itu bersifat Injili. 唯有如此，基督徒才能够这个快乐的庆祝这个春节。 Kita harus memasukkan Injil di dalam Imlek sehingga kita boleh dengan sukacita merayakan Imlek. 带着感恩这个喜乐的心来庆祝农历新年。 Dengan hati yang bersukacita, bersyukur kita merayakan Imlek. 愿神赐福我们， Semoga Tuhan memberkati kita. 让我们过一个喜乐，还有充满这个乐趣的这个这个春节。 Semoga kita boleh melewati perayaan Imlek yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan. 让我们低头进入祷告。 Mari kita berdoa. 天父上帝，我们感谢你， Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur 我 kepadamu. 们可以身为这个华人，信主的华人， Kami boleh menjadi orang Kristen Tionghoa. 你也是呼召我们在我们的这个文化当中为你发光，为你做盐。 Dan di tengah-tengah budaya tradisi Tionghoa, Engkau juga memanggil kami untuk bersaksi menjadi garam dan terang. 好让我们华人的文化可以这个更新改变，成为一个讨神喜悦的文化。 Agar tradisi kebudayaan Tionghoa menjadi satu tradisi kebudayaan yang terus-menerus diperbaharui dan bersifat Kristiani. 而且我们看到几千年的这个传统习俗，这个含有许多宝贵的这个东西。 Dan kami juga belajar ya Tuhan bahwa peninggalan tradisi yang sudah ribuan tahun itu mempunyai nilai-nilai yang begitu amat berharga. 让我们珍惜它，我们保存它， Supaya kami melestarikannya dan kami menghargainya. 让我们可以把它发扬光大， Biarlah kami boleh menyebarluaskannya. 可以使它成为永神益人。 Supaya menjadikannya berkenan kepada Tuhan, memberkati sesama. 求神垂听我们在你面前的祷告， Tuhan dengarkanlah doa kami. 奉靠耶稣圣名求， Demi nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pada saat ini. Saya undang untuk kita berdiri, kita mengangkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada kesempatan ini hamba meminta di dalam anugerah-Mu, kekayaan kasih karunia-Mu, kekayaan hikmat dan pengetahuan-Mu yang begitu sempurna. Engkau akan memberkati jemaat-Mu sehingga iman jemaat-Mu semakin bertumbuh dan mereka boleh hidup dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Keyakinan mereka dan kegaguman mereka akan kasih-Mu yang begitu panjang, luas, lebar, dan dalamnya. Mereka nikmati dan mereka boleh bagikan kepada siapapun. Sehingga banyak orang boleh menikmati Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, satu persatu. Berkati setiap keluarga. Naungi mereka dengan kepakan sayap-Mu. Dan di dalam kedaulatan-Mu, Engkau memenuhi dan Engkau menyediakan
semua yang mereka perlukan. Berkati mereka yang berulang tahun Tuhan sepanjang minggu ini. Engkau Allah yang memberikan damai sejahtera, sukacita yang melimpah kepada setiap orang yang percaya, dan khususnya mereka yang berulang tahun. Tolonglah Tuhan, dan Engkau di dalam kekayaan-Mu, hikmat dan pengetahuan-Mu, Engkau menjawab setiap doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu, jauh melebihi apa yang mereka pikirkan dan harapkan. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu di dalam usaha mereka. Engkau menolong mereka, dan Engkau juga menjamah menyembuhkan jemaat-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jemaat-Mu yang di usia indah, Engkau menopang mereka. Engkau bersama dengan mereka. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, memberkati saudara sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, silakan duduk. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.